Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana. Wa yassir lana umurana. واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا اللهم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini, kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat bersama-sama kita berada di dalam ruangan pengajian kuliah duha pada pagi ini, dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan berkongsi berkenaan dengan sedikit renungan tadabbur kita menerusi surah Al-Ma'arij daripada ayat yang ke-19 sehingga kepada ayat yang ke-35, di mana dalam ayat-ayat ini Allah menceritakan kepada kita tentang 10 perkara untuk merawat jiwa manusia dan menyucikan jiwa manusia daripada tabiat yang buruk ataupun daripada sifat-sifat yang buruk yang ada di dalam atau yang ada pada diri manusia. Baik, kalau kita buka dalam surah Al-Ma'arij ini, Allah Ta'ala menyebutkan, boleh kita bacakan sama-sama firman Allah Ta'ala ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. Baik, kita lihat untuk ayat 19 hingga 35 ini akan mafhumnya dan maknanya. Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu diciptakan dan dijadikan tabiat mereka dan sikap mereka sentiasa berada dalam keadaan keluh kesah, lagi dalam keadaan yang bakhil. Ayat 20,
terutamanya apabila mereka ditimpa kesusahan. Mereka akan segera berkeluh kesah dan berputus asa. Ayat 21, dan apabila mereka mendapat kesenangan dan kebaikan, maka mereka akan segera menjadi bakhil dan enggan untuk bersedekah. Ayat 22, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Ayat 23, yang sentiasa berkekalan mengerjakan ibadat salat itu. 24, orang-orang yang dalam harta mereka pula, mereka tersedia bahagian akan hak orang yang tertentu yang mereka ingin infakkan. Ayat 25, untuk orang-orang yang meminta kepada mereka dan orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak meminta. Ayat 26, dan mereka orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Ayat 27, dan orang-orang yang takut terhadap siksaan Tuhan mereka. Ayat 28, sesungguhnya siksaan Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Ayat 29, dan orang-orang yang memelihara kehormatan mereka, yakni yang menjauhi daripada perbuatan zina. Ayat 30, kecuali hanya kepada isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak dicela. Ayat 31, sesiapa yang menuntut selain daripada itu, yakni mencari jalan selain daripada isteri dan hambanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat 32, dan orang-orang yang menjaga amanah-amanah yang dipikulnya dan janji-janji mereka. Ayat 33, dan orang-orang yang memberikan persaksian mereka. Ayat 34, dan orang-orang yang memelihara solat mereka. Ayat 35, mereka itulah orang-orang yang akan kekal di dalam syurga serta mendapat kemuliaan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berdasarkan kepada ayat 19 hingga ayat 35 yang saya bacakan tadi, ia adalah merupakan satu ayat cerita bagaimana Allah memberitahu kepada kita sebagai manusia tentang hakikat manusia, tabiat manusia untuk mereka mengenali diri mereka sendiri. Kerana Allah menciptakan manusia ini bukanlah dengan batang tubuh dan jasad mereka sahaja. Di samping jasad dan rupa paras yang mereka miliki, ada juga di dalam jiwa mereka yang tersembunyi itu adalah nafsu. Yang mana ayat ini Allah ceritakan bagaimana sifat nafsu. Sifat nafsu yang melahirkan satu tabiat atau perangai atau sikap yang buruk kepada diri manusia. Di antaranya yang Allah Ta'ala jelaskan pada ayat yang kita renungkan ini, yang kita lihatkan ini, bagaimana Allah memberitahu ada di sana beberapa sifat yang menjadikan manusia itu buruk perangainya, tabiatnya, dan akhirnya menyebabkan dia meninggalkan perkara-perkara yang menjadi keutamaan dalam dirinya untuk menjadikan dia sebagai seorang hamba Allah yang hakiki. Dan sebab itu Allah memberikan di sini ada 10 panduan atau 10 perkara untuk kita menjadikan ia sebagai penawar. Kita jadikan ia sebagai ubat. Kita jadikan ia sebagai makanan dan hidangan kepada nafsu kita, agar nafsu itu menjadi satu nafsu yang baik. Allah menciptakan nafsu bukanlah bererti nafsu itu sentiasa memberi keburukan pada kita. Tetapi nafsu juga apabila ia ditarbiah, apabila ia dididik, maka nafsu itu sebenarnya menjadi aset yang sangat penting kepada kita. Kerana apabila nafsu itu mencapai kepada darjat nafsu mutmainnah dan nafsu yang kamilah
atau nafsu yang mutakamilah. Maka nafsu yang seperti ini adalah memberikan satu aset atau satu anugerah dan hadiah daripada Allah kepada orang-orang yang Allah kasihi, kerana dikala itu nafsu itu hanya bernafsu atau hanya berkehendak atau hanya menginginkan perkara-perkara yang diredai oleh Allah dan Rasulnya, dan juga terhadap perkara-perkara kebaikan dan perkara-perkara yang mendekatkan diri mereka kepada syurga Allah dan redanya dan rahmatnya. Maka sebab itu kita perlu mengamalkan dan mengambil penawar 10 perkara ini yang Allah rakamkan dalam Quran. Tidak ada penawar yang lebih baik daripada apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu 10 perkara ini, kalau kita boleh jadikan ia sebagai rutin kita, amalan seharian kita, dan sebagai satu pegangan kita dalam kita menjalani kehidupan di sepanjang hidup kita ini, insya-Allah maka nafsu kita akan terdidik dan juga jiwa kita akan jadi jiwa yang besar. Jiwa kita akan jadi jiwa yang lapang, jiwa yang tenang, dan insya-Allah apapun yang kita lalui dalam kehidupan ini tidak terasa sempitnya dan tidak terasa kesulitannya. Disebabkan kerana Allah memberikan rahmat dan juga kasih sayangnya. Baik, kita kembali kepada ayat yang kita bacakan ini. Pertama sekali kita tengok, Allah menyatakan pada ayat ini bagaimana nafsu itu dia melahirkan secara tabiat semula jadinya beberapa sifat yang buruk. Yang pertama, Allah mengkhabarkan pada ayat ini sifat halu'. Perhatikan pada ayat 19, sifat halu'. Sifat halu' ataupun halak, ini ada disebut dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di mana kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Nabi SAW bersabda, syarru ma fi rajulin wa fi abdin, sesuatu benda yang sangat buruk dan keji jika ada pada seorang lelaki atau perempuan atau seseorang manusia itu. Nabi kata yang pertama syuhun, yang kedua hali'un, yang ketiga jubnun, yang keempat khali'un. Ada 4 sifat yang Nabi sebutkan dalam hadis Nabi tadi. 4 sifat ini adalah sifat keburukan dan kejahatan. Jika pada seseorang tu ada 4 perkara ini dalam jiwanya, sifatnya, perangainya, maka akan terhimpunlah pada dirinya segala bentuk keburukan dan kejahatan. Umpama satu magnet yang mempunyai daya tarikan yang menarik segala elemen-elemen negatif, elemen-elemen yang buruk, elemen-elemen yang jahat, ya, untuk menyerap masuk di dalam tubuhnya seperti satu sponge yang direndamkan ke dalam air. Maka itu perumpamaan yang perlu untuk kita berwaspada. Maka disebabkan kerana itu, pertama kita tengok sifat haluk. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat haluk ini? Di mana sifat haluk ini adalah sikap manusia yang cepatnya mereka merasa, ya, keluh kesah. Manusia ni yang pertama tabiat nafsu, dia cepat menjadi gelisah, cepat menjadi keluh kesah. Ya, bila Allah Ta'ala, misalan contoh, ya, kita tengok tabiat nafsu, ya, bila dia tengok makanan dah tidak ada, maka dia akan jadi gelisah dan keluh kesah, sehingga kan dia meletakkan kegelisahannya itu hingga hilang keyakinan dan pergantungannya kepada Allah. Sedangkan ada orang yang sehari semalaman barangkali mereka hanya kais pagi makan pagi,
tapi dia baru kehilangan sedikit sumbernya, maka mereka sudah keluh kesah, ya, meratap, merintih, seolah-olah hilang keyakinan mereka kepada Tuhan yang Maha Ar-Razzaq, pemberi rezeki, yang telah bagi rezeki pada mereka selama ini. Misalan contoh, bila dia kena sakit, baru kena sakit, dia jadi keluh kesah, dia gelisah, dia hilang pergantungan kepada Tuhan yang Maha Asy-Syafi, penyembuh, seolah-olah dia ni akan sakit selama-lamanya. Walhal Allah dah berikan padanya kesihatan berpuluh tahun yang dia tidak pernah syukuri dan menghargai sedikit pun. Begitulah juga kita tengok dalam hal-hal urusan yang lain. Ya, bila manusia hilang sedikit daripada kekayaannya, hilang sedikit daripada kesihatannya, hilang daripada ahli keluarga yang ia sayangi, mereka mula keluh kesah, dah bimbang dah, ini suami dia dah meninggal, macam mana dia nak hidup, dia tak bekerja, ataupun bagaimana anak-anaknya, dan dia mula memikirkan. Bukan salah dalam Islam untuk kita merasa sedih, ya, tetapi Islam menyuruh kita dalam kesedihan itu fitrah. Tapi dalam kesedihan itu, jangan kita lupa bila kita ditimpa musibah, Allah Ta'ala yang paling hampir dengan hamba-Nya. Kerana Allah kata, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar dikala ia diuji. Ya, maka disebabkan itu Allah ingin melihat sejauh mana kesabaran, sejauh mana kebergantungan seseorang hamba itu pada Tuhannya. Maka disebabkan kerana itu, betapa pentingnya untuk seseorang hamba itu supaya dia tidak segera menjadi keluh kesah, menjadi gelisah, sehingga hilang sangkaan baiknya, hilang rasa redanya, hilang rasa kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia merasakan hidup dia ini sia-sia atau tidak ada jalan yang cerah lagi bagi dirinya, melainkan semuanya jalan yang suram, jalan yang buntu, atau jalan yang sukar. Sedangkan Allah dah berjanji, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ya, baik. Maka ini sifat yang pertama yang Allah Ta'ala sebut pada diri manusia. Ya, macam contohlah, itu kalau dari aspek kehidupan. Kalau dalam aspek ibadat pun manusia ni keluh kesah. Ya, dia berdoa minta pada Allah, ya, dia berdoa minta pada Allah, tapi dalam dia berdoa itu dia merasa gelisah, hilang rasa keyakinannya jika dengan permintaannya itu Allah tidak perkenankan. Mula datang sangkaan buruk kepada Allah, seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Fath sifat orang-orang munafik. Dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Ya, bila mereka sedekah, bila mereka beribadah, bila mereka berbuat kebaikan, mereka mula menanti-nantikan apa manfaat, apa ganjaran, apa imbalan yang mereka akan perolehi daripada bakti dan kebaikan yang mereka buat kepada Tuhannya. Dan bila mereka tengok natijah itu tidak hadir, tidak muncul, belum ada, maka dikala itu datanglah satu zannukumul ladzi zanantum, satu sangkaan yang buruk yang Allah katakan pada sifat dan jiwa orang-orang munafiqun, ya, apabila mereka bersangka-sangka yang buruk kepada Allah. Dan kita kena ingat, sangkaan yang buruk ni kadang-kala boleh menyebabkan orang itu meletakkan sangkaan kepada makhluk lebih tinggi daripada Tuhannya. Sebab tu kita tengok, bila manusia ini, ya, dia rasa macam doa dia dah tak bermanfaat, ya, solatnya dah tak bermanfaat, wasilah solatnya, wasilah doanya, wasilah sedekahnya, jadi dia cuba mencari wasilah daripada tempat-tempat khurafat, mula memuja tempat tertentu, mula menganggap tangkal ini boleh memberikan keselamatan, boleh memberikan rezeki, boleh menjadi pelaris, dan orang-orang tertentu
adalah menjadi sumber dalam kehidupan dia, maka inilah bermulanya sikap tabiat yang buruk yang ada pada nafsu. Ya, bukan setakat dia gelisah, dia keluh kesah, dia tak boleh nak bersabar. Sifat yang kedua yang buruk yang ada pada tabiat nafsu ini, yang Allah juga sebut dalam surah Al-Isra, di mana Allah menyebutkan bahwasanya wa kanal insanu ajula, yang mana dalam firman Allah, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Allah menyatakan wa yad'ul insanu bisyarr, maksudnya manusia itu akan sentiasa apabila mereka mendapat sesuatu kebaikan, setelah kebaikan itu ditimpa kepada mereka kesusahan, Allah kata apa? Mereka segera menjadi sifat orang yang gelojoh, ajul. Wa kanal insanu ajul. Maknanya mereka tergopoh-gapah, mereka tergesa-gesa. Ini satu tabiat yang buruk juga yang ada pada jiwa manusia. Ya, mereka tak boleh nak sabar, mereka tak boleh nak tabah, mereka tak boleh nak istiqamah. Ya, kerana ini satu tabiat yang sangat-sangat buruk yang kita perlu tinggalkan. Sebab tu kita tengok berapa ramai orang yang tak boleh bersabar dengan ujian Allah, yang tak boleh sabar dalam menyampaikan peringatan, dakwah dan kebenaran. Dan apabila dia tidak boleh bersabar dalam mencari rezeki yang halal, ya, dan bermacam-macam lagi dalam ruang hidup kita, manusia akan mencari jalan yang salah, jalan yang dimurkai oleh Allah, jalan yang tidak lurus akan menjadi pilihan mereka. Kerana sifat ajul, tak sabar nak jadi orang alim, sampai mereka menjadi kismis sebelum menjadi anggur. Ya, berapa ramai orang macam hari ni, dia tak sabar nak dipanggil alim, belajar pun tak habis, kemudian dia mendakwa dirinya mengetahui banyak ilmu, sedangkan dia tak mempelajari ilmu itu mengikut disiplinnya. Mereka hanya sedengar mengutip ilmu-ilmu itu di mana sumber-sumber yang tidak pasti, lalu untuk mengenakan pakaian-pakaian orang alim untuk mendapatkan gelaran itu. Begitu juga ada orang yang nak jadi kaya, mereka tak sabar nak jadi jutawan, mereka mencari jalan yang tak keharuan, sehingga kan mereka mencari jalan yang haram, yang akhirnya mereka memang mendapat kekayaan, tapi kekayaan mereka itu adalah sumber yang tidak berkat. Begitulah dalam apa saja jalan orang nak dapat kuasa, tapi tak boleh dapat dengan, dia tak boleh, dia tergesa-gesa, dia nak cepat dapatkan balik jawatan, kuasanya, maka mereka akan cuba mencari jalan apa saja helah yang membolehkan mereka mendapatkannya tanpa mengira soal halal dan haram. Inilah sifat ajul, tabiat yang kedua yang buruk. Sebelum kita nak pergi tentang rawatan, kita nak cerita dulu tentang tabiat yang buruk ni dulu. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tengok dalam ayat yang disebutkan ini, iaitu sifat jazu'. Yang ketiga, sifat tabiat nafsu yang buruk ni sifat jazu'. Yang disebutkan iaitu jazu' ini adalah apabila mereka yang ditimpa oleh Allah sesuatu musibah, maka mereka cepat untuk meratap, cepat untuk mereka berputus asa. Yang tadi gelisah, dah tak keharuan, sehingga tidak hilang pergantungan pada Allah. Kalau jazu' ni sampai kepada peringkat di mana mereka itu berputus asa, dan mereka itu tidak lagi berusaha mengambil sikap tawakal, ya, dan sebagainya, maka ini juga adalah sifat yang buruk, tabiat yang buruk yang dicetuskan oleh nafsu manusia. Ya, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Termasuk jazuk ni terlalu melampau dalam bersedih.
sedih yang melampau-lampau, dan mengeluh yang berlebih-lebihan. Dalam Islam, mengeluh ni tak salah. Nabi SAW pun pernah mengeluh. Dalam dakwah, para anbiya alaihissalatu wassalam pun pernah mengeluh. Mengeluh pada Allah, Allah adalah tempat untuk kita mengadu. Ya, sebab tu Allah syariatkan doa. Kerana doa ni bukan sebagai wasilah untuk kita meminta hajat kepada Allah, meminta pertolongan pada Allah. Tapi doa juga Allah jadikan sebagai wasilah, jalan untuk menjadi tempat pengaduan kita kepada Allah. Seperti mana dalam Quran Nabi Nuh mengadu tentang kaumnya, Nabi Musa mengadu tentang Fir'aun, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dhi'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ketika Nabi dihalau daripada Taif. Mengadu tidak salah, mengeluh tidak salah. Tapi yang salah, yang negatifnya, mengeluh yang tidak diiringi dengan usaha. Mengeluh yang sampai kepada peringkat mereka tidak lagi meletakkan kepercayaan, keyakinan mereka kepada Allah. Seolah-olah hidup mereka ni hanya di dunia saja. Kalau dah tak ada jalan keluar, macam mereka ni tak ada nilai dah hidup. Melupakan yang mereka masih ada kehidupan di hari akhirat. Berapa banyak manusia yang macam ni. Dia rasa gagal dalam hidup dia. Dia rasa dia ni selama-lamanya miskin, selama-lamanya tak berjaya, selama-lamanya ditindas. Dan dia tak berusaha. Kerana dia anggap hidup dia ini hanya semata-mata di dunia. Sedangkan orang beriman, apapun yang Allah takdir padanya di dunia, dia usaha sekadar mana yang dia mampu. Dan kalau dia dah usaha, itu juga bahagiannya, dia tetap tidak bersedih melampau-lampau, tidak bersifat jazuk, kerana dia yakin yang menantinya kehidupan yang jauh lebih baik yang Allah akan gantikan baginya di dunia ini adalah kehidupan di hari akhirat. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, apabila mereka melihat sesuatu nikmat daripada nikmat dunia yang mereka ingin, maka mereka memujuk hati mereka, mereka berkata, Allahumma la 'isha illa 'ishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada dunia ini melainkan kehidupan di hari akhirat. Maka ini sifat jazuk yang kita kena hadapi, kerana tabiat sifat nafsu kita begitu. Yang keempat, yang disebutkan lagi sifat tabiat yang buruk yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-21 adalah sifat manu'. So kita dah ada halu', kita dah ada ajul, kita dah ada jazuk. Sekarang ni yang keempat, manu'. Ya, manu' ini adalah sifat bakhil, sifat kikir, sifat kedekut, sifat tamak. Kerana bakhil ini dia lahir daripada sifat tamak dan sifat haloba, cinta kepada dunia secara berlebih-lebihan. Bakhil itu maknanya adalah al-mana', menahan diri daripada berbuat kebaikan. Dia tahan diri dia daripada berbuat kebaikan dan dia menahan dirinya daripada mendapat kebaikan. Oh, ini sangat teruk. Waktu Allah cela orang bakhil, Allah kata, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tak suka orang yang suka bermewah-mewah, bermegah-megah, lagi sombong kerana sifat kebakhilan dia. Bahkan dalam ayat Quran Allah menyatakan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah akan belenggu orang-orang yang bakhil dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat. Sebab tu orang yang bakhil ini adalah orang yang tidak akan tenang. Saya sebut dah tadi, 4 sifat yang saya sebut tadi tu, orang yang jiwa dia tak akan tenang. Selagi mana dia ikut tabiat nafsu, dia tak akan dapat ketenangan, kebahagiaan di dunia ini. Selagi mana sifat dia keluh kesah, dia tak boleh sabar, tak boleh bertabah, tak boleh sangka baik bila dapat sesuatu ujian. Bila dia tergesa-gesa, semua benda nak cepat, tak ada perancangan dalam hidup,
tak ada sistematik, ya, tidak ada seperti mana yang Nabi rancang. Nak buat sesuatu pun Nabi rancang, bermesyuarat dan sebagainya, ya. Kemudian bila manusia itu tidak mempunyai sifat, apabila mereka mempunyai sifat bakhil, mereka tak akan tenang. Ini tabiat dia, ya. Sebab tu Allah kata bila manusia ni mendapat nikmat, mendapat kesenangan, mereka cepat manuk. Manuk ni pertama bakhil. Yang kedua, manuk juga mereka akan segera menjadi lalai, menjadi leka, menjadi alpa. Maksudnya mereka cepat lupakan apa yang telah Allah yang telah kurniakan pada mereka. Mereka cepat leka, lalai, dan mereka cepat untuk menjadi ghaflah, ya, yakni alpa daripada apa yang mereka miliki. Ini kita tengok mana-mana tabiat manusia macam tu, ya. Lepas tu kita tengok masa kita senang, jarang kita nak rajin-rajin nak buat amalan. Jarang kita nak ada masa untuk buat kebaikan. Tapi bila kita susah, kita cuba mencari masa. Cuba mencari masa untuk berbuat kebaikan, merintih pada Allah, istighfar. Tapi bila kita mendapat kekayaan, kita berada di tempat yang tinggi, di mana orang memandang kita, bukan lagi kita memandang orang, ya, maka sampai tahap begitu manusia kebanyakannya tabiatnya mereka akan lupa, mereka akan lalai, mereka akan leka daripada mensyukuri nikmat Allah. Sebab itu ini sifat dia, ya. Okay, kita balik dalam hadis tadi, baginda menyatakan juga 4 sifat yang buruk tadi. Yang seterusnya, yang kelima, tadi kita dah sebut 4, yang kelima syuhun. Syuhun ini adalah sifat, iaitu bukan sekadar dia bakhil, tetapi dia bakhil tambah haloba. Ya, sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, iyyakum ittaqus syuha fa innahu ittaqus syuha fa innahu man ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum atau kama qala. Baginda menyatakan, jauhkanlah diri kamu daripada sifat syuh. Syuh ni lagi bahaya daripada bakhil. Lagi bahaya daripada bakhil. Kalau bakhil ni, dia tahan harta dia. Dia tahan harta dia daripada bersedekah, daripada memberi, baik pada dirinya atau kepada orang lain, ya. Dan dia juga menahan dirinya daripada buat kebaikan, ya. Ada peluang buat kebaikan tapi dia tak nak, ini bakhil. Tapi kalau syuh, dia lagi dahsyat. Dia bakhil, dalam masa yang sama apa yang orang lain miliki, dia juga ingin memilikinya untuk dirinya. Maknanya dia tengok orang tu dapat yang ni, orang itu ada yang tu, orang tu ada yang ni, dia nak apa yang ada pada orang semua jadi milik dia. Ini yang Nabi sebut, sifat syuh inilah yang telah membinasakan kebanyakan umat-umat yang terdahulu. Sehingga apa yang mereka buat kerana sifat ini, mereka berperang, berbunuhan, mereka sanggup bunuh adik-beradik ke, keluarga sendiri ke, kawan ke, dan mereka akan menghalalkan segala benda yang haram. Dalam kamus hidup mereka tidak ada lagi halal dan haram. Ini sangat bahaya sifat syuh ini, ya. Kemudian yang seterusnya baginda sebut adalah sifat jubnun, penakut, ya. Penakut, tidak berani, ya. Ini juga sifat yang tercela. Dan terakhir khali', iaitu sifat di mana sentiasa negatif, ya. Semuanya memandang dari sudut yang tidak baik, sangka buruk, kemudian berprasangka, was-was, ya. Maknanya semua segala yang bersifat pasif, ya. Ini juga termasuk antara tabiat nafsu kita. Baik, setelah itu Allah membawa kepada kita rawatan dia. Bahawa kita nak masuk pada rawatan. Ada 10 rawatan yang merawat jiwa kita sebagaimana yang dinyatakan pada ayat ini. Rawatan ini
didatangkan dalam bentuk amalannya, dalam bentuk amalan. Sebenarnya sebelum itu para ulama menyatakan kepada kita, kalau kita nak mendidik tabiat nafsu kita ini, nak tarbiyahnya, kita kena mentarbiahnya dari dua sudut. Yang pertama, menguatkan sudut keimanan. Kita kena mantapkan, kuatkan iman kita. Bila iman itu menjadi dominan, ada booster dia, maka dia akan jadi kuat, maka ketika itu nafsu akan jadi lemah dan akan tunduk. Selagi mana dalam jiwa kita iman itu lemah ataupun senipis kulit bawang, 50-50, maka selama itu nafsu bila-bila boleh mendominasi jiwa dan diri kita. Sebab itu penting nak menundukkan nafsu. Dia tak boleh ditundukkan dengan semata-mata amal saleh, tapi dia perlu kepada satu pemantapan iman. Dan asbab nak memantapkan iman ni ada banyaklah, ya, ada banyak faktor, antaranya memperbanyakkan mengerjakan amal yang soleh. Tapi asasnya nak menguatkan iman itu adalah akidah. Kita kena kuatkan akidah kita. Kita kena kuatkan keimanan kita, iaitu dengan kita meletakkan keyakinan kita, keutamaan akhirat, keutamaan kita akan redha Allah, keampunan Allah, janji Allah, cintanya, kasihnya, dan juga kita kena kuatkan jiwa kita dengan dia maha mendengar, dia maha membalas, dia maha menghukum, siksaan yang berat dan sebagainya. Yang kedua, kita perlukan elemen ilmu. Kerana ilmu juga salah satu daripada elemen yang dapat menjadi sesuatu alat untuk menundukkan nafsu. Kerana kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan iman itu adalah seperti alat yang diletakkan, ya, alat yang diletakkan pada hidung atau mulut binatang, ya, untuk mengunci mereka atau menambat mereka. Adapun ilmu itu adalah seperti tali yang dipegang oleh penunggangnya untuk menunjukkan di mana arah binatang tunggangan itu untuk pergi haluan dia, ya. Maka ini perumpamaan. Ataupun ilmu seperti kayu yang dipukul pada binatang itu untuk menunjukkan laluan ke arah mana, sedangkan tali kekangan itu adalah iman untuk memastikan ia tunduk kepada kemahuan Tuhan dia. Baik, maka dua perkara ni kita kena mantapkan. Sentiasa mantapkan iman, sentiasa mantapkan ilmu. Maka kita insya-Allah dapat membentuk tabiat nafsu kita. Ya. Baik. Sebab tu berkatanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, atau kita panggil Qadhi Al-Iyad, beliau kata ada 5 perkara yang merosakkan jiwa. Yang pertama, at-ta'alluq bi ghairillah. Bila hidup kita ni banyak meletakkan pergantungan selain Allah. Yang kedua, fudulut ta'am. Terlalu berlebih-lebihan makan. Makan banyak sangat pun tak bagus sebenarnya. Kerana bila kita makan terlalu banyak, sebab memang nafsu ni antara tabiat dia suka tamak pada makan. Kalau dalam bab makan pun kita tak berjaya melawan nafsu, sedangkan makan ni keperluan, maka apatah lagi dalam bab kemahuan pun kita takkan mampu mengawal nafsu. Sebab dalam bab keperluan pun kita tak mampu kawal dia, bagaimana kita nak mengawalnya dalam bentuk kemahuan, ya. Yang seterusnya, fudulul kalam. Terlalu banyak bercakap. Menyembang nombor 1 lah, kan? Kuat sangat menyembang.
Bukanlah salah cakap menyembang tu, tapi biarlah ada keperluan yang baik-baik yang disampaikan. Kerana Nabi pun sebut, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Ya, bercakap benda yang baik ataupun dia diam. Baik. Kemudian fudulul manam, terlalu banyaknya tidur. Banyak sangat tidur pun tak baguslah. Yang terakhir fudulul mukhalatah, iaitu terlalu banyak terlalu banyak berhibur, bergaul yang berhibur. Terlalu banyak hiburan, berseronok, ya, yang benda-benda yang melalaikan, ya, benda itu pun sebenarnya boleh mengeraskan jiwa kita dan juga nafsu kita. Baik, kita balik semula. Elemen yang pertama penawar yang Allah bagi adalah al-musallin, orang yang salat. Sebab itu salat ini adalah terapi yang paling mujarab untuk mengekang tabiat nafsu yang buruk. Kalau siapa yang tak mampu jaga solatnya, maka dia gagal untuk mendidik dirinya. Permulaan pendidikan kita adalah kita mendidik diri kita untuk jadi hamba Allah. Ini permulaan pendidikan. Tak usah katalah kalau kita kata kita ni guru, kita ni pendidik, kita ni pemimpin. Kalau kita sendiri tak mampu didik diri kita, kita gagal. Kalau kita tak mampu nak didik diri kita sebagai hamba Allah, mustahil kita mampu mendidik orang lain. Dengan berjayanya bukan dunia saja, akhiratnya juga. Kalau kita nak jadi orang yang berjaya, kita perlu berjaya mendidik diri kita dulu sebagai hamba Allah. Dan cara kita nak mendidik diri kita sebagai hamba Allah, antaranya adalah kita didik diri kita untuk memelihara salat. Kita didik diri kita untuk memelihara salat. Okey. Baik. Al-musallin, orang yang salat. Tapi kita kena tengok, bukan sekadar orang yang sekadar solat yang dapat solatnya menjadi terapi kepada jiwanya. Kalau kita tengok solat ni terapinya banyak. Ya. Contohnya dalam Quran Allah kata, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertama, solat tu terapi untuk kita menjadikan kita suka buat benda baik dan suka tinggal benda yang tak baik. Itu terapi solat yang pertama. Yang kedua, dalam Quran Allah kata juga, wa aqimis salata li dhikri. Dirikanlah solat untuk mengingatiku. Solat juga terapi yang membantu kita untuk kita selalu ingat pada Allah. Kalau kita ada lalai pun, ada leka pun, ada merewang pun, kita cepat-cepat kembali boleh ingat pada Allah balik. Maknanya dalam seharian tu Allah jadikan kita tak lupa Allah lah. Walaupun ada masa-masanya yang terlalai juga. Tapi sungguhnya tidaklah lalai sepanjang hari. Ya. Kemudian Allah kata lagi dalam Quran, bagaimana dalam hadis pun Nabi SAW ada sebut, bagaimana solat ini adalah merupakan satu hiburan, satu ketenangan. Nabi kata kepada Bilal, arihna bis salah ya Bilal. Wahai Bilal, rehatkanlah kita dengan salat. Dalam hadis lagi Nabi kata, salat ini menjadi penyejuk hati, penenang jiwa. Nabi berdoa dalam doa Nabi, wa ju'ilatis salah qurratu aini. Dan aku minta pada Allah supaya salat ini menjadi penyejuk hatiku di kala gelisah. Sebab itu ini terapi yang sangat baik. Tetapi bukan sekadar salat. Kita tengok ayat selepas tu Allah kata apa?
orang-orang yang daimun. Bukan sekadar solat, tapi orang yang sentiasa solat, daim, daimumah. Apa makna daimumah, daim kat sini? Yakni mereka yang terus-terusan istiqamah. Itu maksudnya. Maknanya terapi kita daripada solat ini bukan sekadar saya solat Ustaz, walaupun kadang lewat, banyaknya hujung waktu, kadang-kadang lagi beberapa minit baru saya sembahyang. Bukan solat yang macam tu yang menjadi terapi, tapi solat yang khusyuk, solat yang penuh dengan kehadiran hati, solat yang penuh dengan rasa perhambaan, solat yang penuh dengan tamakninah, solat yang penuh cukup dengan rukun dan syarat, dan orang yang istiqamah dengan solat. Makna istiqamah dengan solat ni, lepas dia dah solat subuh, dia tunggu pula solat zuhur. Itu maknanya daimun. Lepas dia dah solat zuhur, dia tak sabar pula nak tunggu masuk asar. Begitulah maghrib, begitulah isyak, begitulah subuhnya kembali. Yang kedua, juga merujuk kepada mereka yang melazimkan di samping solat yang fardu itu adalah solat yang sunat. Di samping solat yang fardu itu adalah solat yang sunat. Itu juga maksud perkataan daim. Ya, iaitu sesudah mereka mengerjakan solat yang fardu, mereka menyambungnya dengan memelihara solat itu dengan solat yang sunat, yang mengiringinya. Ya, dan mereka ikhlas, istiqamah dalam khusyuk, istiqamah dalam ikhlas, tidak ada riak dan sebagainya dalam sepanjang solat mereka. Ini baru akan menjadi rawatan untuk merawat tabiat nafsu yang buruk. Yang seterusnya kita tengok orang-orang yang menjadi terapi kepada tabiatnya itu adalah orang yang sentiasa mengingati orang lain yang berada dalam kesusahan. Ya Allah kata walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Setiap kali dia memperolehi pendapatan, memperolehi hasil, memperolehi keuntungan, memperolehi rezeki, memperolehi nikmat, apa pun, dia takkan hanya ingat dirinya. Dia juga akan ingat akan orang lain. Dia juga akan ingat akan orang lain. Haqqum ma'lum. Ini adalah sifat terapi yang baik untuk nafsu. Sebab biasanya tabiat nafsu ni, bila kita dapat sesuatu, kita hanya fikir diri kita. Kita tak akan fikir orang lain. Orang lain tu tak pernah wujud dalam kehidupan kita, melainkan kita hanya memikirkan keutamaan pada diri kita terlebih dahulu. Ini tabiat nafsu. Kalau kita dapat makanan, kita fikir kita nak makan orang belakang, sempat tak sempat, kita biarkan. Itu bukan urusan kita. Orang lain dalam keadaan macam mana, itu bukan urusan kita. Maka sebab itu Allah menyatakan, cara nak merawat tabiat nafsu yang buruk ini, dalam hidup kita kena ada sifat timbang rasa, kena ada sifat persaudaraan, kena ada sifat ihsan, kena ada sifat empati. Yakni tidaklah memikirkan diri sendiri, sifat ananiyah, individualistik, tapi juga sifat kebersamaan, sifat ukhuwah, sifat rahmah, sifat ihsan. Kita perlu ada sifat yang seperti ini. Orang yang hidup macam ini, dia akan mendapat ketenangan dan dia dapat mendidik dan membendung tabiat yang buruk yang ada pada nafsu dia. Ya. Kemudian sifat elemen rawatan yang seterusnya, iaitu orang yang lisa'ili wal mahrum, orang yang suka memberi. Dia bukan sekadar ingat macam manalah orang ni makan ke tidak, orang ni bagaimana kehidupan, dan bukanlah dia nak kena tolong sampai orang tu betul-betul berjaya. Dia tolong mana yang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pada kadar yang dia mampu je lah. Ya, tak boleh tolong semua, dia tolong pada kadarnya.
Kerana Allah tidak menghitung hasil, tapi Allah mengambil kira usaha. Ya, Allah nak tengok apa usaha dia, bukan Allah nak tengok apa hasilnya. Ya, sebab itulah ini sifat selagi mana orang-orang beriman, orang-orang Islam tidak memiliki sifat macam ni, melainkan fikir periuk nasib sendiri, fikir kekayaan diri dia sendiri, diri dia semata-mata hingga menyusahkan orang lain, menindas orang lain, hanya fikir keuntungan diri semata-mata. Ini orang yang takkan bahagia. Walaupun kita tengok dia hidup kaya raya, sebenarnya di lubuk hati dia tak pernah dapat kepuasan dan tidak pernah dapat menikmati ketenangan. Ya, baik. Kemudian orang yang memberi, iaitu orang yang suka bersedekah, orang yang pemurah. Dia memberi kepada orang yang meminta atau kepada orang yang tak meminta. Kalau orang yang meminta ni, kita tahulah dia susah, sebab tu dia datang minta. Tapi masalahnya orang yang tak meminta ni, macam mana kita nak memberi? Mana kita tahu dia susah, kan? Sebab dia tak meminta. Maka di sini menunjukkan terapi jiwa kita untuk membuang tabiat ini, yang kita sebut tadi, yang saya sebut tadi tu, sebelum tu, bila mereka concern, ambil cakna tentang hal orang lain, dia tahu orang tu susah. Walaupun kadang-kadang orang yang susah ni pun dia ada jiwa yang besar. Dia tak naklah minta-minta sangat. Dia usaha, tapi walaupun usaha pun tetap susah. Tapi dia tak nak susahkan orang lain dengan meminta-minta. Pasal dia tahu orang lain pun mungkin ada keadaan susah. Tapi ada setengah kelompok manusia yang ketiga, dia memikirkan orang lain. Dan dia mencari orang-orang yang susah. Walaupun tidak ada orang susah yang meminta, tapi dia memberi. Ini adalah orang yang sangat besar jiwanya. Ya, orang yang dapat membuang dalam jiwanya sifat tamak, sifat haloba, sifat kedekut, sifat yang kita sebutkan tadi cinta dunia, ya, sifat yang gelojoh dan sebagainya. Ya, sebab tu selagi mana, betul dalam Islam mengatakan al-yadul, Nabi sebut al-yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Ya, maka disebabkan kerana itu, ada juga yang menafsirkan maknanya mereka yang memberi secara tersembunyi. Kalau orang yang meminta tu, biasanya orang yang minta ni terang-terangan lah. Mana ada orang minta sorok-sorok kan, ada lah juga. Tapi kebiasaannya orang minta ni terang-terangan. Dekat depan public, depan awam, dia datang minta, kata dia susah kan. Tapi maknanya dia memberi secara terang-terangan, dia juga memberi secara tersembunyi. Sedekah secara tersembunyi, orang tak tahu. Ya, dia cari siapa orang susah, lalu dia memberi secara tersembunyi. Baik, jadi ini sifat terapi jiwa. Lagi banyak kita memberi, berkongsi kepada manusia, lebih banyak ketenangan jiwa dan nafsu kita itu akan dapat dibentukkan dan terhakis padanya tabiat-tabiat yang madhmumah, sifat-sifat yang madhmumah, yang buruk dan tercela. Kemudian disebutkan lagi, sifat terapi yang seterusnya adalah yusaddiquna biyaumiddin. Mereka itu adalah orang yang meyakini, membenarkan hari pembalasan. Terapi jiwa yang seterusnya yang Allah sebutkan adalah mereka itu orang yang mengingati hari akhirat. Mereka yang meyakini janji Allah yang Allah ganjarkan pada mereka, kalau mereka tak dapat di dunia, pastinya mereka akan memperolehnya di akhirat. Tasdiq, yusaddiqun. Mereka ni bukanlah sekadar orang yang berkata-kata tetapi tidak mengamalkan, tidak berbuat dengan apa yang dia kata-katakan. Dan mereka bukan sekadar orang yang tahu tetapi tidak yakin dan tidak percaya. Ya, ini tak termasuk dalam terapi jiwa. Sebab tu ramai kita tengok orang yang tahu ada neraka, tetapi kalau kita tengok dari sudut cara hidup dia, cara amal dia, seolah-olah dia tak percaya ada neraka. Kerana dia tidak
mempersiapkan dirinya dengan perkara yang menjauhkan dia daripada azab neraka itu. Walaupun dia tahu ada neraka. Sebab tu kena beza antara orang yang tahu dengan orang yang yakin, dengan orang yang sedar. Kerana sifat golongan yang Allah puji ni di kalangan para nabi, syuhada dan orang salih adalah orang as-siddiqin. Apa makna as-siddiq? Orang yang membenarkan, mengutarakan, mengerjakan, meyakini apa yang dia tahu dan apa yang dia percayai. Ini adalah golongan yang tasdiq. Dia nakkan syurga, dia tahu ada syurga. Dan dia benarkan dengan perkataannya, perbuatannya, amalannya untuk mendapatkan syurga itu. Dan dia tahu ujian Allah Ta'ala ini satu ujian bagi dirinya. Maka dia membenarkannya dengan dia meredainya, menghadapinya dengan tabah, dengan sabar, berusaha mana yang dia terdaya. Maka ini orang yang tasdiq, orang yang membenarkan. Jadi terapi jiwa adalah kita kena sentiasa menjadi orang yang yakin kepada janji Allah, yakin kepada ganjaran Allah, yakin kepada kurniaan Allah, supaya kita tak jadi orang yang bersyak sangka, orang yang ragu-ragu. Bila kita mendapat ujian, kita buat sesuatu perkara, jangan kita rasa hilang keyakinan atau datangnya keraguan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang yakin, orang yang memiliki jiwa yang besar. Ya, dia yakin kalau dia gaduh dengan orang, orang tak nak minta maaf kat dia. Dia yakin kalau dia maafkan orang, dia akan dapat keuntungan. Dia tak ada musuh, dia dapat pahala, so dia maafkan. Ini orang yang siddiq. Ya, bukan sekadar orang yang berkata-kata tetapi tidak mengamalkan, tidak mengutarakan, ataupun bukanlah sekadar orang yang tahu kalau memaafkan ni dapat pahala tapi tak memaafkan juga. Ya, kalau tahu kalau dia jujur dia dapat pahala tapi dia tidak jujur juga. Maka ini adalah orang yang tidak siddiq, orang yang berpura-pura dengan apa yang dia tahu, orang yang hidup dalam hipokrasi, ya, hidup dalam kepura-puraan. Maka disebabkan kerana itu, orang yang riak, orang yang sum'ah, orang yang ujub, orang yang menunjuk-nunjuk, mereka ini semua adalah orang yang tidak membenarkan, ya, janji Allah dalam perbuatan mereka dan kehidupan mereka. Sebab tu terapi jiwa kita kena sentiasa ingat pada akhirat, sentiasa ingat kepada tujuan kita, ingat sentiasa pada keyakinan kita kepada ganjaran Allah, balasan daripada Allah, kurniaan daripada Allah, janji daripada Allah. Baik. Dan sentiasa yakin, mempercayai hari kiamat ni, maknanya mereka sentiasa membuat persediaan untuk menghadapinya daripada kebaikan dan juga daripada meninggalkan kejahatan. Seterusnya, terapi yang berikutnya adalah mereka adalah golongan yang sangat takut kepada azab Allah. Terapi jiwa kita juga, kita perlu memiliki sifat takut. Takut pada dosa, takut kepada kesalahan yang kita buat pada manusia, pada Allah Ta'ala, ya, takut kepada azab Allah yang berat, takut kepada kesulitan di dunia, Allah beri ancaman kesulitan di hari akhirat. Ini juga salah satu terapi, ya. Bukannya kita takut dalam perkara yang berkaitan dengan dunia semata-mata, tapi lebih besar daripada itu, perasaan kita rasa takut kepada dosa, kepada murka Allah, laknat Allah, balasannya, hukumannya, ancamannya. Ini adalah salah satu daripada terapi yang sangat menenangkan jiwa. Sebab tu setiap kali orang beriman, bila dia ada rasa takut kalau dia tak tunaikan perintah Allah, dia rasa takut kalau dia langgar larangan Allah, dia rasa takut kalau dia tidak mengikut petunjuk Allah dan Rasulnya, dia rasa takut memikirkan dosanya,
merasa takut memikirkan amalannya diterima ataupun tidak, maka lebih banyak rasa takutnya, Allah akan bagi lebih banyak harapannya, pengharapannya daripada Allah. Lagi tinggi sifat takut kita pada Allah, lagi tinggi Allah akan tanamkan pengharapan kita kepada Allah. Tapi bila manusia ni dengan dosa pun dah tak takut, dah tinggal perintah Allah pun dah tak berasa malu, ya, dah buat zalim pada orang pun tak rasa bersalah, dah tindas orang pun, dah ambil hak orang pun tak rasa benda itu berdosa, maka ini adalah satu bahana yang sangat buruk, yang mana dia adalah menjadi satu tabiat dan dia akan menjadi satu habit, dia akan jadi satu kebiasaan bagi manusia ini selama-lamanya. Yang lebih kita takut bila dia membarah, bila dia menjadi lebih teruk, dia tak mampu lagi tinggalkan tabiat dan sifat macam ini sampai dia meninggal dunia. Sebab itu, kita kena ambil 10 penawar ini, supaya dengan penawar ini, tabiat yang buruk, sifat yang buruk itu tidak menjadi satu kebiasaan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, yang akhirnya menatijahkan kepada kesudahan yang tidak baik, wal'iyadzubillah. Ini sangat penting, ya. Lepas tu kita kena ada sifat ambil peringatan. Nak tanamkan rasa takut ni kena banyak bertafakur, memikirkan kebesaran Allah, dan bertadzakur, mengambil peringatan daripada kisah-kisah kaum dibinasakan, peringatan daripada kerasnya azab Allah, peringatan menggambarkan tentang bagaimana keadaan alam kubur, alam mahsyar, alam qiyamah, neraka dan sebagainya. Maka ini adalah elemen-elemen yang membantu kita untuk melahirkan jiwa dan sifat orang yang takut. Takut malaikat, Allah suruh malaikat tulis. Takut kalau kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, ya. Takut jika ada amalan yang tertolak dan sebagainya. Kemudian sifat yang berikutnya yang Allah gambarkan di sini, iaitu bersegera dalam berbuat kebaikan dan bertaubat. Boleh tengok pada ayat 28. Ya. Pada ayat 28. Di mana pada ayat 28 itu Allah menyatakan apabila mereka berbuat salah, apabila mereka berbuat dosa, tabiat yang baik, dia akan rasa tidak aman, ghairu ma'mun. Ghairu ma'mun pada ayat 27. Mereka rasa tak tenang kalau tak minta ampun pada Allah. Kalau dia bergaduh dengan orang, dia rasa tak tenang kalau dia tak berbaik balik. Ini jiwa tabiat yang baik. Tapi kalau tabiat yang tak baik, kalau kita nak tahu ada pada kita, bila kita buat dosa pun kita rasa relax, aman, tenteram, tak ada rasa takut, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa seriau, kan? Kita buat benda yang syirik ke, benda yang khurafat ke, atau buat benda yang kufur, apatah lagi, ya, maksiat dan sebagainya, kita tak rasa gelisah, tak rasa bersalah, tak rasa takut, bahkan rasa aman, enjoy pula, seronok pula, berhibur pula, rasa tenang pula. Ini dah sampai kepada peringkat orang yang terkena istidraj. Yang mana surah Fatir ayat 8 Allah kata, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang antara yang terkena istidraj, bila dia buat benda-benda yang tak baik, dia rasa seronok dan gembira, seolah-olah dia merasakan dia sedang berbuat perkara yang baik. Allah bagi mata dia, jiwa dia nampak benda tu baik. Sebab tu dia enjoy, dia seronok. Ini satu sifat yang bahaya. Untuk mengatasi tabiat yang buruk ini, bila kita buat salah, kita kena ada rasa bersalah, kita kena ada rasa kecewa, kita kena ada rasa menyesal, dan kita kena ada rasa nak berlumba-lumba berbuat kebaikan, bersegera berbuat kebaikan, melazimi istighfar, melazimi kepada memohon keampunan. Ini tabiat yang baik. Perhatikan tabiat jiwa kita macam mana kecenderungan dia.
Baik, yang seterusnya, dan sentiasa mereka minta berlindung pada Allah daripada pengakhiran yang buruk ataupun daripada azab Allah. Baik, kemudian rawatan yang seterusnya adalah mereka yang dapat mengawal nafsunya daripada zina ataupun daripada perkara-perkara yang haram. Antara terapi jiwa juga adalah mereka yang dapat menjauhkan dirinya daripada zina, atau mereka yang berjaya mengawal nafsu syahwat seksualnya. Ya, orang yang boleh jaga pandangan matanya supaya dia tak tengok benda-benda yang haram. Kerana tabiat nafsu ni dia suka tengok benda yang menggairahkan. Dan juga dia dapat mengawal pendengaran dia daripada, bukan mata dia saja, pendengaran dia daripada mendengar perkara-perkara, cerita-cerita, kisah-kisah yang boleh menimbulkan kegairahan bagi dirinya. Ya, maka ini juga adalah merupakan satu terapi. Terapi untuk mendidik nafsu dan jiwa kita, kita kena banyak menjaga pandangan mata kita. Apa yang kita pandang, itulah yang akan menentukan siapa diri kita, apa keinginan kita. Kalau orang tu hanya memandang kemewahan, perhiasan, maka itulah hakikat orang itu, hamba kepada perhiasan. Kalau orang yang asyik duk tengok duit, duk tengok harta orang, dia fikir macam mana nak ambil harta orang, itulah hakikat dirinya sebenarnya, hamba kepada duitan. Tapi kalau mata dia selalu memandang kepada aurat orang, benda yang menggairahkan, benda yang menimbulkan kerangsangan, ya, maka itulah hakikat orang itu. Dia adalah hamba kepada nafsu, hamba kepada syahwat, hamba kepada seksual dan hamba kepada wanita. Maka sebab itu betapa pentingnya terapi jiwa kita ini. Kita kena mengekang syahwat kita daripada perkara-perkara yang haram, terutamanya pandangan kita, ya, kemudian pendengaran kita. Baik. Dan yang seterusnya, antara terapi yang berikutnya adalah orang yang berintegriti. Antara terapi yang boleh merawat jiwa kita dan nafsu kita daripada tabiat yang buruk, kita kena jadi orang yang jujur. Kita kena jadi orang yang jujur, orang yang benar, orang yang tidak khianat. Ya, sebab Allah bagi tahu pada ayat 33, kalau kita nak didik nafsu kita, buang tabiat buruk dalam diri kita, kita kena menjadi orang yang beramanah, bertanggungjawab terhadap dua perkara. Yang pertama, tanggungjawab. Yang kedua, janji. Selagi mana kita tak boleh menjaga janji kita yang kita berjanji dengan orang, kalau kita tak boleh mengotakan janji kita setelah kita berjanji, atau apabila kita tak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab, menjalankan tanggungjawab dengan penuh kejujuran, penuh keikhlasan, penuh dengan kesungguhan, maka selama itu kita tidak berjaya lagi mendidik nafsu kita untuk membuang tabiat-tabiat yang buruk. Sebab tabiat nafsu, dia tidak akan jujur apabila menerima amanah dan tanggungjawab. Tabiat nafsu, dia akan sering kali menyeru kepada pemungkiran janji. Ya, kerana nafsu tidak berpegang kepada janji. Ya, maka sebab itu dalam hadis Nabi pesan, Nabi menyatakan la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Nabi bagi tahu kepada kita, kalau kita nak ukur iman orang, kita nak ukur nilaian agama orang, tengok dua benda ni. Jangan menilai agamanya hanya semata-mata dengan ilmunya. Jangan menilai agamanya semata-mata dengan amalannya.
Jangan menilai agamanya semata-mata dengan pakaian dia, seperti pakai orang soleh, pakai orang alim. Tapi Nabi kata nilailah dia dengan dua perkara ini. Pertama, apakah dia ni orang yang menyempurnakan tanggungjawabnya ataupun tidak. Dia ni orang yang jujur dalam melaksanakan tanggungjawabnya ataupun tidak. Kalau dia dalam hal dunia pun khianat, tak jujur dalam menjalankan tanggungjawabnya dalam urusan duniawi pada dirinya atau keluarganya atau pada masyarakat, maka itulah gambaran dia juga tidak bertanggungjawab dalam menyempurnakan tanggungjawabnya kepada Allah. Itu ukuran dia. Dan kita nak tengok agama orang ni ada tak ada pada dirinya, juga Nabi kata tengoklah sejauh mana dia berpegang kepada janjinya. Ya. Baik. Jadi ini penting. Ya. Yang seterusnya ayat 33, terapi yang berikutnya adalah apabila mereka bercakap, mereka tidak berdusta. Dan apabila mereka memberikan persaksian, mereka memberikan persaksian yang benar. Ini terapi jiwa. Antara terapi nak membuang sifat buruk dalam nafsu, kita kena jadi orang yang bercakap benar. Bukan jadi orang yang membenarkan kebaikan dan mengikut kebaikan. Tapi cakap pun mesti kena benar. Bercakap benda yang benar, memberikan persaksian yang benar, tidak memberikan persaksian yang palsu, tidak memberikan persaksian yang bohong dan sebagainya. Maknanya bila dia bercakap benda yang betul, dia bercakap benda yang hak, dia bercakap benda yang dia sendiri mengerjakannya, dan dia tidak berdusta, dan dia tidak berbohong, dan dia tidak menyembunyikan sesuatu yang tidak sepatutnya ia sembunyikan. Ya, seperti mana kaum Alkitab yang menyembunyikan hukum-hukum Allah. Maknanya mereka ini adalah orang-orang yang tidak jujur. Ya, orang-orang yang tidak benar, tidak berkata benar dalam memberikan persaksiannya atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kalau kita tengok seseorang itu, dia suka berdusta, dia suka berbohong, dia suka menipu dengan kata-katanya, atau dia suka berjanji kemudian dia selalu mungkir janji, ya, dia tak pernah berpegang kepada janjinya, ketahuilah sebenarnya dia telah mendapat satu tabiat yang sangat buruk yang ada pada nafsu, yang akhirnya boleh membawa kepada kesan mudarat pada dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir yang kita nak tengok kat sini, terapi yang terakhir adalah orang yang yuhafizun, orang yang memelihara solatnya. Yang cantiknya, di awal Allah Ta'ala sebut tentang solat, penutup pun Allah sebut tentang solat. Cuma beza yang awal tu Allah sebut tentang dia jaga solat fardunya, dan dia istiqamah dalam menjaga waktu solat supaya dikerjakan di awal waktu. Kemudian dia istiqamah menunaikan solat-solat sunat yang lain. Tapi di hujung ini Allah cerita mereka juga adalah orang yang mendapat terapi kepada jiwa dan nafsu ini, juga adalah mereka yang memelihara solatnya, yuhafizun. Orang yang berjaya memelihara solatnya. Ya. Makna orang yang memelihara solatnya itu orang yang memeliharanya dengan menyempurnakan perkara yang sunat, orang yang memeliharanya dengan mengerjakannya mengikut seperti mana solat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dan dia memelihara solat itu dengan mengerjakan di awal waktu. Memelihara solat itu termasuklah mengerjakannya secara berjemaah. Ya, memelihara solat itu termasuklah khusyuknya di sepanjang rakaat dalam solat itu. Ya, memelihara solat itu termasuklah ia memelihara daripada nawaitu yang salah ketika mengerjakan solat itu. Maksudnya dia jaga nawaitu hati dia, ya, supaya tujuan dia solat, matlamat dia solat, ya, dan sebagainya adalah merupakan tujuan yang benar,
tujuan yang betul dan sebagainya. Sebab tu kita kena ingat satu istidraj yang paling ditakuti oleh ulama bukan istidraj dalam nikmat yang Allah bagi sampai dia lalai, bukan istidraj dengan Allah bagi dia buat maksiat sampai dia terhibur dan dia mati dengan maksiat, tapi ada juga istidraj dalam bentuk kebaikan amal soleh. Orang tu buat amal soleh banyak, buat sedekah banyak, buat baca Quran banyak, buat sembahyang tahajud banyak, kemudian Allah ujinya dengan istidraj baginya, ya, dia tak sedar di dalam perangkap istidraj, rupa-rupanya dia buat amalan-amalan kebaikan selama ini kerana ada motifnya daripada dunia. Mungkin dia nak orang puji dia, mungkin dia nak dapat pandangan persepsi yang baik supaya orang mengangkat dia menjadi pemimpin, dan bermacam-macam lagi tujuan yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal inilah yang menyebabkan seseorang itu tidak akan memperolehi tidak akan mampu memperolehi untuk membuang tabiat-tabiat yang buruk yang ada pada jiwa dan nafsu dia. Ya, jadi disebabkan kerana itu betapa pentingnya solat, seperti mana disebutkan di awal tadi, demikian juga disebut di penghujung ayat yang kita bacakan ini. Dan alhamdulillah, saya rasa sekadar itu beberapa perkara yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Moga-moga ia memberikan manfaat. Sebagai penutup, kita bacalah satu doa yang diajurkan oleh Nabi SAW, doa untuk kita meminta dianugerahkan jiwa yang baik. Nabi mengajarkan kita membaca doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah dan kurniakanlah kepada aku nafsu yang bertakwa, nafsu yang cenderung kepada takwa, dan bersihkanlah nafsu ini, kerana engkaulah sebaik-baik Tuhan yang membersihkan nafsu dan jiwa ini. Dan jadilah engkau, ya Allah, sebagai penolong dalam mendidik nafsuku ini. Maka ini satu doa yang sangat baik. Moga-moga harapnya kita dapat mengerjakannya, mengamalkannya semua perkara yang disampaikan, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.